Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ikhwan dalam satu lagi pandang pertama untuk Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC. Dan ini adalah pandang pertama sebab saya hanya mempunyai beberapa hari sahaja untuk memandu. So ini bukan ulasan penuh. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apa yang kereta ini tawarkan. Dah banyak EV mula dijual di Malaysia yang mana kebanyakannya hanya mempunyai 5 tempat duduk sahaja. Dan keunikan yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC ini adalah dia ada 7 seat. Tapi walaupun 7 seat tak bermaksud dia tak laju lah. Sebab kalau dari segi percotan dia boleh memecut dari 0 sehingga 100 km sejam dalam masa 6.2 saat saja. Dan top speed dia adalah 160 km. Ini kerana ia mempunyai dua motor di hadapan dan di belakang yang boleh memberikan kuasa sebanyak 292 PS ataupun 520 torque. Dan ini adalah port pengecasan Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC dan inilah dia. So di sini adalah plug AC dia dan untuk pengecasan AC ia menyokong 11 kW dan untuk 11 kW ia boleh mengecas daripada 0 sampai 100% mungkin dalam sekitar 5 ke 6 jam, 5 jam setengah tak silap dalam dia punya official ni. Dan di bawah ni adalah port DC dia. Untuk port DC, okey, dia boleh menerima maksimum 100 kW dan untuk 100 kW dia boleh mengecas daripada 20% sehingga 80% dalam tempoh 32 minit. Jadi dan dengan kata lain, kalau katakanlah ikut specs yang dia bagi, pengecasan selama 15 minit boleh memberikan jarak sepanjang 140 km. Dan satu lagi benda yang nak highlight iaitu dekat sini ada gambar rajah mengenai pengecasan dia, lampu dia status macam mana dan juga kapasiti angin untuk kapasiti tengatan angin untuk tayar dia. Jadi tadi saya dah cakap kan, ni SUV dengan 7 seat. Okey, jom kita buka bahagian belakang dia. Tapi sebelum tu, ini adalah apabila seat belakang dilipat. Untuk keselesaan penumpang di belakang, kita ada USB-C juga di dua-dua belah. Dan ini adalah tempat yang boleh muat untuk anda letakkan telefon. Muat. Okey. Jadi saya nak buka lah seat belakang. Untuk makluman, seat belakang ni dia ada limit ketinggian sebab dia ketinggian yang disyorkan adalah 166 cm. Jadi kalau anda berketinggian 180, 170, jangan duduklah kat belakang ni sebab bukan tak boleh duduk, boleh tapi anda akan mungkin tak selesa sangat. Dan saya akan tunjukkan juga headrest yang boleh dibuka ke atas. Okey. Tapi dapat lihatlah, saya tak langsung, anda hanya mungkin mempunyai sedikit sahaja ruangan storan. Tapi mungkin tu sebab Mercedes-Benz ni datang dengan roof rail. Highlight ataupun kelebihan kenderaan EV adalah macam mana kebanyakan data, kebanyakan kawalan pun dipaparkan. Paparan dia dikuasakan oleh MBUX iaitu Mercedes-Benz User Experience. Dekat Mercedes ni, dia punya kawalan dia masih banyak yang tactile. Yang mana ini pun kalau bila kita scroll ada feedback dia. Dua benda ni dia boleh saya katakan macam butang dekat BlackBerry atau butang kat phone lama Nokia. Anda perlu touch kat sini dan anda boleh mengawalnya. Dan ada banyak cara untuk mengawal. So anda boleh kawal secara swipe macam ni. Dan katakanlah anda sini, pergi sini dan tap. Tekan ke dalam. Okay, now sekarang saya dapat tengok bateri saya 74%. Untuk makluman, jarak perjalanan kereta ini adalah 423 WLTP cycle, mengikut kiraan WLTP. Dan pada kadar tersebut 423 bolehlah pergi jauh. Tapi saya perlu ingatkan yang mana untuk EV, pengiraan jarak biasanya berdasarkan corak pemanduan anda juga. Jadi macam saya masa dapat kereta ni tadi pada kadar 100%, meter saya jarak maksimum adalah 393 km. Jadi mungkin pengulas sebelum saya dia bawa lagi laju ke apa kan, mungkin jarak tu nampak kurang lah. Jadi apa pun, okey, balik pada kawalan. Kat sini kita ada, okey, ni nampak macam Tiptronic Tiptronic, tapi ini sebenarnya bukan. Untuk kenderaan-kenderaan EV, dua-dua tool ni biasanya adalah untuk brake regenerative. So kalau katakanlah kita lepas minyak dan berapa banyak tenaga tu akan dicas semula. Dan kalau sebelah sini terdapat banyak kawalan voice semua. Sebelah kanan ni pula tu ada butang sama tapi untuk mengawal pilihan dekat skrin. Jadi macam ni, kat tengah saya swipe ke bawah, dia akan bertukar lah. Saya boleh dapat macam-macam data. Dan sebelah sini pula, kalau katakan saya swipe ke sebelah kanan, saya pun boleh menukar paparan apa yang saya nak tengok. So saya boleh tengok peta, saya boleh tengok
Ni ADAS Jadi kereta ni juga boleh mengikut jarak kelajuan kereta di hadapan, dan saya tak perlu tekan minyak pun. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai kawalan kontrol pada Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC. Okay, hai. Ini adalah sedikit kupasan pengalaman pemanduan. So saya sebenarnya sedang memandu ke arah WCE. Tadi dari KL lah, dari KL, dan saya akan mengecas dekat Behrang. Saya akan mengecas Behrang untuk dapatkan 80%. Sekarang ni saya punya range adalah 152 km. Range 152 km dengan tenaga bateri yang saya ada sekarang ni 43% lah. Ni sebenarnya saya sedang bawa dengan sedikit bersemangat. Dah sampai kat Jentari EV Behrang. Tapi yang kelakarnya, maintenance underway. Sebab nampak tu, kalau nampak satu lampu je menyala. Sebabnya kat sini ada notis, kalau satu lampu menyala kat bawah tu, battery capacity low. So sampai kat sini, battery low pula dah. Semalam saya sempat mengecas di Minsun Seremban, iaitu salah satu showroom, salah satu ruang pameran Mercedes yang bertempat di Seremban. Saya charge penuh DC 100 kW dalam tempoh masa 40 minit. Tapi sebab saya charge penuh jadi itu satu benda yang untuk pengguna sebenarnya, kalau kita tengah macam ni dekat highway, seeloknya kita tak perlu charge penuh sangat. Tapi masa semalam saya charge penuh sebab rumah saya apartment, jadi saya tak ada pengecas, dan saya tak ada nak charge malam-malam pun sebab tak ada malam trip-in. Kalau malam trip-in charge tu, kalau kereta ni mungkin lama lah kot, sebab ikut daripada pengecas tetapan dia pun, saya tak pasti sama ada kita boleh setkan dia punya ampere lebih tinggi atau tidak. Tapi dia punya set adalah 8 ampere. So 8 ampere untuk capacity bateri bersaiz 66.5 kW adalah sangat besar. Dan mungkin kalau 3 watt mungkin memang lama lah. Jadi mungkin anda kena ada wall plug, AC wall plug 11 kW ke 7 kW kat rumah. Jadi mungkin agak valuable lah. Mungkin dalam video ni anda mungkin dapat dengar sedikit bunyi angin. Ni saya memandu spirited, sedap pijak. Tapi saya bukan memandu pada kelajuan maksimum. Sebut pasal kelajuan maksimum, semalam saya cuba sekejap. Kelajuan maksimum yang dikatakan adalah 160 km sejam, tapi mengikut meter 157 km sahaja. Selain daripada itu, ada satu benda yang saya mungkin sedikit kekok. Dia punya sensor ADAS dia, ataupun sensor lane keep assist dia, bagi saya macam sensitif. Tapi semua radar dia pun mungkin boleh kata sensitif jugalah, sebab macam parking dekat office dia sempit. Tapi bila saya belok dekat parking tu semua, dia sensor dia dah terus bunyi macam nak langgar dah, tapi belum lah. Dan kalau ikut kat meter tu macam merah lah. So saya jadi macam sedikit berhati-hati. Dan patah balik tadi pasal lane keeping assist, ada kalanya bila jalan tak rata atau jalan ada construction ke apa ke, tiba-tiba dia punya lane keep assist tu akan kicks in. Dia macam activate, dan saya macam asal dia nak betulkan line, padahal ni tengah straight ni. Jadi mungkin boleh saya kata dia overly sensitif lah. Bila kita tukar mode kepada sport ke comfort ke atau apa-apa saja pun, dia punya pecotan tu akan sedikit berbeza antara satu sama lain. Definitely kalau katakanlah sport, memang dia akan bagi kuasa pecotan yang maksimum lah. Itu letak kaki sikit je dah rasa macam tu dah rasa ada inertia. Kalau saya tengah ni, kalau saya pecit tak rasa sangat. Lagi satu yang saya boleh juga kongsikan adalah bila saya sampai di Ulu Benam tadi, kereta ni boleh menerima pengecasan 100 kW. Dekat Ulu Benam, pengecas tu patutnya boleh bagi 100 kW, tapi dia dalam bentuk yang sharing. So maksudnya bila ada kereta lain yang turut mengecas, tenaga tu akan diberikan sama rata lah, ataupun mungkin tak berapa sama rata. Sebab tadi saya punya pengecas tu, bila saya datang dia kata maksimum 80 kW je. So macam mana 20 kW. Tapi so bila saya cucuk,
Kalau apa bila sebut pasal pengecasan DC, masa yang paling efisien adalah masa yang kalau kita dapat manfaatkan maksimum tenaga dia. Mercedes-Benz EQB 350 4matic ni dia boleh terima sebanyak 100 kW, tapi mesin pengecas tadi hanya boleh memberikan tenaga 80 kW. Itu pun bila cucuk sebab tadi sebelah saya ada BMW, dia jadi saya punya maksimum pengecasan saya 47 kW. Itu pun jadi saya mengecas pada kelajuan yang separuh daripada apa yang dikatakan oleh Mercedes lah. Tapi itu bukan salah Mercedes lah, itu salah charging infrastructure sebab dia buat sharing on the speed charging. So bila saya charge tadi, rasa tempoh masa saya charge mungkin dalam 20-30 minit kot rasanya, 20-30 minit, dan saya charge daripada 14% ke 53%. Saya kena bayar tadi bersamaan dengan RM40 something sebab dia kira RM1.50 per kWh. Okey, jadi itu saja pandangan pertama daripada saya untuk Mercedes-Benz EQB 350 4matic. Kalau anda nak tahu, harga dia adalah RM333,888, 333,888, dan key selling point dia adalah dia ada 7 seat. So mungkin untuk anda yang ada family, untuk anda yang anak mula dah besar, belum sekolah menengah tapi baru membesar dan ada 4 orang anak, so mungkin ini boleh jadi SUV pilihan anda. Jadi anda bersama saya Ikhwan Azri untuk satu lagi pandangan pertama, dan teruskan bersama Amans. Yosh.